Okay, part 3 is on extended text. Extended text means kamu akan diberi satu petikan yang panjang dan kamu akan ditanya 8 soalan. So, petikan yang kamu dapat kali ni adalah berkenaan dengan Mr. Ong. Mr. Ong ni jiran kepada penulis, narrator. Right? Jadi Mr. Ong ni sangat susah, anak-anak dia pun kurus kering, tak cukup makan. Yang paling banyak membantu Mr. Ong dan keluarganya adalah ibu kepada penulis. Okey, jadi mak dia ni selalulah kalau ada rezeki lebih bagi makan kat depa, kalau ada kenduri kenara, kalau ada makanan lebih tu pergi hantar kat depa. Right? And then Mr. Ong ni dia ada basikal, kedai basikal. Kedai basikal dia pun lama-lama bila cukup makan, right, semua orang sihat, kedai basikal dia pun makin maju. And then bila bisnes Mr. Ong ni dah makin maju, keluarga narrator ni pula menghadapi masalah. So bisnes ayah narrator ni makin teruk, and then ayah dia sendiri pun mula dapat penyakit yang macam-macam lah, tak dapat dikenal pasti. So mereka pun sampai makin teruk kehidupan mereka. Jadi bila Mr. Ong dengar tentang situasi keluarga mereka, apa yang dia buat adalah Mr. Ong balas balik jasa. Okay, sampai ending dia semua berjaya lah, bisnes kedua-dua keluarga ni berjaya. Okay, so that is it, summary of the question. Kita mula terus lah dengan soalan. So question number 19. Question number 19, dia fokus dekat paragraph 1. So dekat sini saya copy paragraph 1 sahaja. Always look for this. Okay, dalam soalan mesti dia akan tulis jawapan tu akan ada di perenggan mana. Walaupun tidak dalam semua soalan, tapi the first few questions tu mesti dia tulis in paragraph 1 ke, paragraph 3 ke, paragraph 5 ke. Okay, so jangan baca jauh-jauh sangat. Okay, what was the reason for the people living in the writer's village never locking their doors? Okay, soalan dia tanya pasal apa orang kampung mereka tak pernah kunci pintu. So kita tengoklah dalam passage. Dekat mana clue dia? Locking the doors. Dekat sini. Right? Jadi jawapan dia mesti ada sebelum ataupun selepas. Mesti ada dekat-dekat sini. Clue dia dekat sini tau. The spirit of neighborliness was very strong then. Semangat kejiranan tu sangat kuat. Jadi tak perlu pun kunci pintu. Itu ayat dalam petikan. Alright, so kita tengok pula pilihan jawapan. A. The village only had rows of shop houses. Tak ada kaitan. Right, memanglah betul dalam kampung tu ada rumah kedai, tapi itu bukan sebab kenapa mereka tak kunci pintu. And then B. The village was far from other villages. Jauh daripada kampung lain. That is not the reason. Okay, the villagers knew each other very well, or the villagers made the village feel safe. Dua-dua ni macam kena. Right, tapi clue dia dekat sini tadi. The spirit of neighborliness. Okay, semangat kejiranan. Maksudnya, they knew each other very well. Mereka sangat kenal jiran tetangga mereka. So, tak perlu kunci pintu. That is it. Number 20. Alright, in paragraph 3. So, fokus dekat paragraph 3 sahajalah. Jangan baca jauh-jauh. The phrase look malnourished means... Okay, saya tengok dalam kamus ni. Malnourished means suffering from malnutrition. Pendek kata tak cukup zat. Right. Okay. Tapi dalam pilihan jawapan ni, tak ada lah pilihan jawapan tak cukup zat tu. Right. Suffering from malnutrition ni tak ada pun dalam pilihan jawapan ni. So, jawapan dia benda satu. Jawapan dia adalah A. Mr. Ong's children were deprived of healthy food. Deprived means suffering a severe and damaging lack of basic materials. Tak cukup, tak ada. Okay, mereka tak dapat healthy food. Mereka tak dapat makanan yang sihat. Sebab tu mereka nampak macam tak cukup zat. Okay, that one is the answer. Alright, this one in paragraph 3. So, same paragraph. How did the writer's parents help Mr. Ong? Bagaimana ibu bapa kepada penulis ni tolong Mr. Ong? Apa yang dia buat? Is it A? They collected food from neighbours. Adakah mereka kutip makanan daripada jiran-jiran dan bagi? They gave their own meals. Mereka ada makanan tapi mereka bagi dekat Mr. Ong. Adakah itu yang mereka buat? Ataupun they gathered uneaten food from celebration. Mereka kumpul makanan-makanan yang tidak dimakan daripada celebration. Ataupun mereka tanya, mereka minta daripada orang-orang kampung. The answer is C. Macam mana kamu tahu jawapan dia adalah C? Clue dia dekat sini tau. Leftover. Leftover maksudnya uneaten food. Leftover, sisa makanan. Uneaten food, makanan yang lebih. Right? And then we have the word weddings or festivals. Kita ada celebration. Okay? Celebration, wedding, festival. Benda yang sama. So, itulah yang keluarganya buat.
Okay, on occasions where there was leftover food from village weddings or festivals, my father would instruct me to bring this to Mr. Ong. Okay, mereka kumpulkan makanan-makanan daripada perayaan-perayaan tu dan pergi hantar dekat Mr. Ong. Alright, that is number 21. Number 22. Clue is also given in paragraph 4. So, tak payah tengok jauh-jauh. This is paragraph 4. What was the lean spell? Okay, lean spell ni sebenarnya satu expression yang memang tak biasa. Saya pun tak biasa guna sebenarnya. But, it's okay. Sebab dalam reading comprehension, skill yang penting adalah looking for context. Kamu kena pandai cari clue, kamu kena pandai teka. Benda tu merujuk kepada apa. Okay, so kita baca dulu perenggan ni. I remember one particular year when times were very hard. Jadi ni past tense. Ada satu tahun tu sangat sukar. Even my family had to make do with 2 meals a day. Keluarga dia sendiri yang senang sebelum tu terpaksa makan 2 meals a day. Makan 2 kali sehari sahaja. Kalau sebelum ni 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kali ni depa pun tak dapat nak makan banyak-banyak. Depa makan 2 kali sahaja sehari. We stopped the practice of giving food to Mr. Ong. Jadi depa pun tak dapat bagi makanan dekat Mr. Ong. One day, I noticed my mother was looking troubled. Okay, satu hari saya perasan mak saya nampak sangat terganggu. Right? She had learned that the Ong family had not been eating for the past few days. Okay, pasal apa mak saya nampak terganggu? Sebab dia baru tahu kata keluarga Mr. Ong ni dah tak makan selama beberapa hari. There and then, waktu tu juga dan masa tu juga, she decided to sacrifice a portion of our meals to the family. Nampak tak pengorbanan dia? Depa sendiri pun terpaksa cut makanan depa 2 kali sehari. Tapi sebab dia kesian dekat Mr. Ong, dia ambil makanan depa bagi dekat Mr. Ong pada masa tu. Despite our protest of hungry. Maknanya kami tak bagi sebab kami lapar masa tu. She kept on with this deed. Okay, ahli keluarga dia, narrator lah. Narrator kan budak-budak lagi masa tu. Tak setujulah mereka lapar kan. Pasal apa mak pergi bagi makanan dekat Mr. Ong? Tapi she continue. She kept on. Dia teruskan. Fortunately, nasib baik, the lean spell did not last long. Benda ni did not last. Tidak berlangsung dengan terlalu lama. And the children in our family resume our 3 meals a day again. Jadi perkara ini tidak berlangsung dengan lebih lama. Lepas tu kami dapat makan 3 kali sehari balik. Okey, jadi lean spell ni, apakah benda yang sudah berakhir tersebut? Right, semua benda ni berakhir di sini. Lepas tu dia dapat makan 3 kali sehari. So apakah yang sudah berakhir? Okay, is it A? A period when the villagers were thin. Yang berakhir tu adalah, adakah orang-orang kampung tu kurus? Bila ianya berakhir, semua jadi gemuk. No. Is it A? Is it B? A period when food was scarce. Scarce means little, tak dapat, tak ada, sikit sangat. Adakah ia tempoh masa di mana makanan tak ada? Okay, this one kita ke IV dulu. Is it C? A period when economy was bad. Adakah masa tu merujuk kepada ekonomi yang teruk, yang merudum? Kat atas ni. Okey, kita ke IV dulu. Ataupun adakah ianya D, a period when shops were closed. Kedai tutup memang tak lah sebab tak cakap pun pasal kedai kat situ. Yang agak confusingnya adalah B and C. Sebab dua-dua ni nampak macam kena. Right, dekat atas ni dia cerita pasal depa semua lapar. Depa pun tak cukup makan, tiba-tiba mak depa pergi bagi makanan pula dekat Mr. Ong. Right. So is it B, a period when food was scarce? No. Waktu zaman ni, bukannya tak ada makanan. Makanan tu ada. Tapi mereka tak mampu makan 3 kali sehari sebab the economy was bad. Okay, nampak tak? For this question, kamu kena fikir. Itulah, you need to, the reasoning. Teknik tu kena ada. Teknik untuk mempersoalkan, cari sebab. Sebab benda tu tak ada jawapan yang direct dalam ni. Kamu kena faham situasi. Alright. Alright, let's move on to number 23. So number 23, why did Kim Sang stop schooling? So this is anak Mr. Ong. Okay, pasal apa dia berhenti sekolah? He wished to expand his father's business. Dia nak mengembangkan bisnes ayah dia. Betul ke? Sebab kat bawah ni, cakap pasal, motosikal pula, Japanese bikes were at rage. Adakah itu betul? Tidak. Bukan itu punca dia. Is it B? He could repair more bicycles.
Is it because he was good at repairing bicycles, or is it D, he wanted to help his family? The answer is D. Okay, clue dia dekat sini. He dropped out of school when his father needed his help. Dia berhenti sekolah bila ayahnya memerlukan bantuan. So, kenapa dia berhenti sekolah? Because he wanted to help his family. Alright, so number 24. How did the writer's family deal with his father's illness? Okay, ni dia tak tunjuk perenggan mana. Dia tak sebut dah in paragraph berapa. But you have to know. Okay, perenggan mana bercakap tentang ayahnya yang sedang sakit. So that is how you choose your answer. So the clue here is, bukan clue, jawapan dia. Alamak. Okay, so dia tak sebut paragraph mana dekat sini, tapi ada clue. His father's illness. Bapak dia jatuh sakit. Right, so you scan all the paragraph. Kamu kenal pasti perenggan mana yang cakap pasal ayah dia sakit. So this is the paragraph sebab dia kata, during that time, my father's health was also deteriorating. Maksudnya kesihatan makin teruk. So jawapan dia ada dekat sini. So soalan dia tanya, macam mana mereka deal with, macam mana mereka menangani sakit ayahnya. Okay, kita baca kat sini. During that time, my father's health was also deteriorating. We were at our wits' end, perplexed by the mysterious illness he was suffering from. My father then stole our family car to pay off the mounting bills. Okay, kat sini saja dia cakap pasal sakit ayah dia tu. Ada ayat ni, we were at our wits' end. Okay, at our wits' end ni adalah satu idiom. Mungkin kamu tak faham. Right, mungkin kamu cuma faham perkataan perplexed. Perplexed ni maksudnya confused. Tapi kalau berdasarkan perkataan perplexed ni, kamu pilih jawapan dia B, they were confused with his health problem. Jawapan kamu salah. Sebab jawapan dia adalah A. They sought help for his health problem. Mereka cuba cari jalan untuk menyelesaikan masalah kesihatan ayah dia. Macam mana kita tahu mereka dah ikhtiar, daripada ketiak. What is the Malay word? Ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kesihatan tu. Sebab kita ada at our wits end. At our wits end tu maksudnya ni, to be very upset and not know what to do because you have tried everything possible to solve a problem. Mati akai. Kamu dah cuba semacam-macam, tapi masalah tu tak selesai-selesai juga. Jadi daripada ayat ni lah kita tahu that they sought help for his health problem. Mereka dah cuba cari jalan untuk membantu untuk menyelesaikan masalah tu, tapi tak ada solusi. Alright, question number 25. Sama juga, this one dia tak bagi paragraph mana satu. So you have to really read and understand and identify perenggan mana ada jawapan. Right, so this one, Mr. Ong helped the writer's family by. Okay, so dekat sini kita nak cakap pasal bagaimana Mr. Ong membantu keluarga penulis. Right, so apa yang Mr. Ong buat tu banyak sebenarnya. Daripada perenggan yang ke-6, Mr. Ong buat apa tau? Mr. Ong arranged for my father to consult a famous Chinese physician, okay, who was able to cure my father. Itu perkara pertama yang dia buat. Dia cari, dia mengaturkan temu janji dengan seorang physician untuk membantu masalah kesihatan ayah saya. That is the first thing that he did. Okay, and then dekat paragraph 10, lagi sekali, again, Mr. Ong became our good Samaritan. Good Samaritan means orang yang baik hati yang selalu menolong. Okay, jadi apa yang dia buat kali ni? Dia arrange a loan for my father's business. Dia uruskan pula supaya ayah saya dapat pinjaman untuk meluaskan balik bisnes dia yang dah merudum hari tu. Right. Okay, and then dia tolong apa lagi? When he learned that my brother and I had stopped schooling because we could not afford the fees, he would have none of this. Bila dia dengar kata saya dengan abang saya kena berhenti sekolah, dia tak boleh terima. He would not have none of this. Tak boleh terima kejadian ni. So, apa yang dia buat? He told us that we should not give up our education. Okay, apa yang dia buat adalah he arranged to finance our education as long as we needed it. Selama mana kami perlukan bantuan keuangan untuk pembelajaran, selagi itulah dia akan uruskan. Jadi 3 benda dah dia buat. And then the last one, suffice
suffice it to say that my father's business recovered the following year. And then my father is now the proud owner of the village mini market. Mr. Ong has expanded his business too. Okay, tak ada ni ending je. Okay, ending dia maksudnya dua-dua keluarga, dua-dua business mereka dah berjaya. Okay, jadi soalan dia tanya, Mr. Ong help the writer's family by. Bagaimana Mr. Ong menolong keluarga penulis? Daripada petikan ni, dua perenggan ni, kita tahu Mr. Ong uruskan, tolong selesaikan masalah kesihatan ayah dia. Mr. Ong tolong selesaikan masalah bisnes ayah dia. Mr. Ong juga tolong selesaikan masalah pendidikan dia dan abang dia. Ataupun adik dia, brother lah. Alright, so which one? Is it A, paying the writer's education fees until he graduated? Is it getting a loan for the writer's father? Is it finding someone to look after their business? Is it giving medical treatment to his father? Semua nampak macam betul. Am I right? Semua nampak macam, benda ni semua ada kot. Dalam petikan, hak mana satu? Jawapan dia, paying the writer's education. Ada ni kat sini. Arrange to finance our education. Tapi jawapan dia bukan A. Sebab dekat sini dia guna until he graduated. Dekat sini dia kata as long as we needed it. Seberapa lama kami perlu, dia akan sponsor education kami. Tapi kat sini sampai graduate sahaja. That's why A ni salah. Right? And then this one, giving medical treatment to his father. Adakah dia yang merawat ayah penulis? Tidak. Dia arrange a famous Chinese physician. Bukan dia yang merawat, tapi dia cari orang untuk merawat ayah dia. Right? That's why D pun salah juga. And then C pun salah. Finding someone to look after their business. Dia tak cari orang pun untuk tolong jaga bisnes ayah dia. Right? Tak disebut langsung. C is confirm memang salah. So the answer is B. Getting a loan for the writer's father. Sebab bila ayah dia dapat loan, bisnes dia makin berkembang. Dan bila bisnes dia makin berkembang, kehidupan keluarga tersebut makin baik. Okay, so that is it. The last question. Okay, the last question tak ada clue sebenarnya. Saya pun tak ada perenggan yang boleh saya bagi untuk tunjuk dekat kamu. But what is the lesson from this story? Apakah pengajaran? Is it we should always help our neighbours? Or we should appreciate others' help? Or we should offer help in those in need? Or we should encourage act of kindness? Semua pilihan jawapan tu lebih kurang sama. Betul tak? Semua cakap pasal tolong orang. Semua cakap pasal buat baik. Semua berlaku dalam cerita tu. So macam mana kita nak pilih yang paling sesuai? Alright, the answer is C. We should offer help to those in need. Bila ada orang memerlukan, kita perlu bantu. Seperti the mother help Mr. Ong when they are having problem, when they are poor. Alright, and then bila the narrator's family pun ada masalah, they are in need, mereka memerlukan bantuan, Mr. Ong pula tolong balik. So that's why jawapan dia C. Bukan setakat appreciate menghargai. Dalam cerita tu tak cakap pasal penghargaan pun. Tak ada cakap pasal bagi hadiah ke apa ke, tak. Right. And then we should always help our neighbours. Ini terlalu general. Kita perlu membantu jiran tetangga. Betul ya benda tu. Tapi cerita bukan tentang membantu jiran tetangga. Cerita dia tentang membantu jiran yang susah. Right. And then the last one. Kita patut encourage. Kita perlu menggalakkan act of kindness. Betul dalam cerita tu cakap tentang act of kindness. Bercakap tentang berbuat baik. Tetapi kita bukan menggalakkan orang untuk buat baik. Nampak tak? Fokus cerita tu ada. Kamu kena betul-betul faham cerita tu tentang apa. So that is it. Part 3. We will continue with part 4.